Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pada episod kita pada kali ini berkaitan dengan siri para nabi dan para rasul. Kita dah lama berhenti, almost dalam 2 minggu juga kita berhenti menceritakan kisah para nabi dan para rasul, sebab kita nak habiskan siri 25 orang nabi dan 25 orang rasul. Jadi pada episod kita pada kali ini kita nak meneruskan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa ingat sebelum kisah Nabi Sulaiman, kisah apa? Iaitu kisah Nabi Daud alaihi salam yang merupakan ayah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang mana Nabi Daud, Allah bagi satu kerajaan yang besar kepada Nabi Daud. Sebab Nabi Daud menjadi satu orang manusia, menjadi satu orang rakyat yang sangat bagus. Lalu raja pada ketika itu suka kepada Nabi Daud, maka dikahwinkan dengan anaknya dan meminta Nabi Daud untuk meneruskan legasi untuk mentadbir kerajaan pada ketika itu. Maka jadilah Nabi Daud antara seorang raja yang sangat disayangi pada zaman itu. Legasi Nabi Daud bukan berhenti di situ, tapi diteruskan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikatakan ada riwayat mengatakan Nabi Daud mempunyai 19 orang anak. Dalam ramai-ramai 19 orang anak itu ada satu anak yang menonjol, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Di zaman Nabi Sulaiman, manusia ketika itu suka menunjuk kemewahan, suka bermegah-megah. Masing-masing nak tunjuk siapa yang paling kaya pada ketika itu. Disebabkan itulah Allah bagi kelebihan kepada Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman bukan hanya ada kekayaan yang luar biasa, malah ada satu kerajaan yang luar biasa daripada timur ke barat, selatan ke utara. Jadi kalau Nabi Sulaiman nak meninjau kawasan taklukan Nabi Sulaiman, dia kena pusing satu bumi saking besarnya jajahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Disebut dalam 16 kali dalam Quran nama Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikatakan semasa kecil Nabi Sulaiman, baginda ni akan turut serta bersama ayahnya dalam mengejarkan hal-hal ehwal pentadbiran kerajaan. Dengan itu sedikit sebanyak membantu mendidik jati diri Nabi Sulaiman alaihi salam dalam urusan mentadbir kerajaan. Itulah minat Nabi Sulaiman alaihi salam. Biasa 19 orang anak mesti ada ragam masing-masing, tapi Nabi Sulaiman menunjukkan minatnya dalam menyelesaikan masalah manusia, menyelesaikan masalah rakyat mereka pada ketika itu. Ada riwayat mengatakan ketika mana Nabi Sulaiman di usia 11 tahun, ada satu masalah berlaku dekat istana, yang mana ada 2 orang rakyat Nabi Sulaiman, itu rakyat Nabi Daud pada ketika itu bertemu dengan Nabi Daud. Satu pengembala kambing, satu pekebun, yang mana haiwan yang dijaga, kambing yang dijaga itu masuk dalam tanaman-tanaman yang diusahakan pekebun, lalu memakan hasil tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Bila diadili, dia mengaku salahnya. Maka ketika itulah kata Nabi Daud, kambing ini akan diserahkan kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi kerana merosakkan hasil tanaman kebun, makan tanpa izin dan sebagainya. Lalu ketika mana Nabi Daud telah pun menjatuhkan hukuman, ketika itulah Nabi Sulaiman memerhati, lalu dia berkata, boleh tak ayahanda, saya nak bagi satu cadangan. Untuk masalah ini saya ada satu cadangan wahai ayahanda. Lalu Nabi Daud mempersilakan Nabi Sulaiman untuk bagi tahu apa cadangan dia. Kata Nabi Sulaiman, kambing itu tidak diserahkan kepada pemilik kebun, tapi diserahkan kepada tuan kebun itu untuk dimanfaatkan susu, bulu dan lain-lain daripada kambing itu. Maksud dia, kambing itu tidak diserahkan kepada pekebun, tapi yang diserahkan kepada pekebun itu adalah susu kambing, bulu-bulu kambing dan sebagainya. Dan kebun itu tadi diserahkan kepada tuan milik kambing untuk baiki balik hasil tanaman kebun yang rosak itu menjadi seperti sedia kala balik. Dan akhir sekali kata Nabi Sulaiman, bila mana selesai kebun dibaik pulih semua, maka kembalilah seperti asal kembali. Cadangan yang Nabi Sulaiman bagi bukan bermakna Nabi Sulaiman nak melawan ayahnya, bukan. Tapi di sini menandakan yang Nabi Sulaiman adalah satu orang kanak-kanak 11 tahun, tapi boleh berfikir, boleh mengeluarkan satu hukum yang di luar bidang kuasa seorang kanak-kanak. Di sini kita nampak yang mana Nabi Sulaiman seorang kanak-kanak memikir, memerhati
dan menyelesaikan masalah. Dan riwayat mengatakan bila mana Nabi Sulaiman di usia 19 tahun, Nabi Sulaiman menggantikan tempat kedudukan ayahnya sebagai seorang raja dan sebagai seorang sultan pada ketika itu untuk mentadbir kerajaan yang sangat luas. Nabi Sulaiman berjaya mentadbir dengan sangat baik, bahkan boleh mentadbir haiwan, bahkan boleh mengawal kesemua para jin. Allah bagi banyak kelebihan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Antaranya Nabi Sulaiman boleh mengawal angin. Nanti kita akan ceritakan macam mana Nabi Sulaiman mengawal angin. Ke mana saja dibawa, maka angin itu akan bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Nabi Sulaiman juga boleh mengawal para jin. Dan ada riwayat mengatakan Nabi Sulaiman membina penjara untuk dimasukkan jin. Adakah itu benar? Yang dikatakan yang dibina oleh Nabi Sulaiman, kalau ikutkan dalam Quran, memang tidak dinyatakan secara jelas berkaitan penjara yang dibinakan Nabi Sulaiman untuk memenjarakan para jin yang degil. Dan dikatakan penjara itu dibina berdekatan dengan Masjidil Aqsa. Cuma wallahu a'lam kebenaran dia macam mana. Tetapi tidak mustahil sebab Nabi Sulaiman boleh memerintah golongan manusia, golongan haiwan dan golongan jin. Maka tidak mustahil Nabi Sulaiman mengurungkan ataupun memenjarakan para jin. Dan ada juga riwayat ulama mengatakan Nabi Sulaiman lah yang memenjarakan, yang mengikat satu ekor makhluk yang mana nanti akan keluar di akhir zaman yang bernama Dajjal. Ada juga riwayat mengatakan Nabi Sulaiman lah yang memenjarakan Dajjal. Wallahu alam kebenaran dia macam mana. Maka satu hari ada satu kisah bila mana Nabi Sulaiman berjaya memerintah dengan sangat baik, maka dia nak berjalan, nak mengelilingi satu jajahan yang mana daripada barat ke timur, selatan ke utara. Kata para ulama, ketika mana Nabi Sulaiman nak mulakan perjalanan dia, akan ada tentera yang sangat ramai, yang sangat banyak, iaitu tentera dalam kalangan manusia daratan, manusia dan haiwan. Di udara ada golongan jin, ada juga golongan haiwan yang boleh terbang. Itulah tentera Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam perjalanan Nabi Sulaiman bersama dengan tentera-tenteranya, ketika mana sampai di satu tempoh, sampai di satu tempat untuk berhenti berehat, saking ramainya tentera Nabi Sulaiman, tempat yang mereka berhenti, mereka sediakan khemah daripada depan ke belakang, ada khemah masing-masing. Diriwayatkan khemah yang paling depan sampailah khemah yang paling akhir, keluasannya adalah 100 fasrah. Satu fasrah bersamaan dengan 3 batu, lalu didarabkan 3 batu didarabkan dengan 100 fasrah, maka akan keluarlah 300 batu keluasan tempat berehatnya Nabi Sulaiman bersama dengan tenteranya. Daripada situlah kata para ulama, daripada keluasan 300 batu itu, Nabi Sulaiman bahagikan 25% daripada kawasan itu diberikan kepada golongan manusia, 25% lagi diberikan kepada golongan para jin, 25% lagi diberikan golongan-golongan haiwan, dan selebih-selebihnya berkongsilah dan sebagainya. Dan ketika mana Nabi Sulaiman berjalan sampai di lembah semut, ni sangat famous cerita ini, sampai di lembah semut, ketika itulah Nabi Sulaiman dengar satu ekor semut, ratu semut mengatakan, wahai sekalian semut, bersegeralah masuk kerana tentera Sulaiman akan berjalan dan ditakuti kamu akan dipijak oleh tentera Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman dengar, adakah bahasa yang diucapkan oleh ratu semut adalah bahasa manusia? Tidak, bahasa semut. Tapi hebatnya Nabi Sulaiman boleh mengawal jin, boleh mengawal haiwan. Maksud dia faham apa yang diucapkan oleh semut. Dan ketika itulah Nabi Sulaiman berhenti sekejap, bagi laluan kepada semut untuk berjalan supaya tidak dipijak dan sebagainya. Dan Nabi Sulaiman juga yang kita bagi tahu tadi boleh mengawal angin. Di mana saja Nabi Sulaiman nak pergi, ke mana saja Nabi Sulaiman nak pergi, angin itu akan bawa Nabi Sulaiman. Boleh mengawal angin dan boleh mengawal arah angin. Kata para ulama, ketika mana Nabi Sulaiman berada di atas angin, angin itu membuatkan Nabi Sulaiman selesa dan laju. Ada angin yang laju tapi tak selesa, kan, membuatkan kita susah nak bernafas dan sebagainya, membuatkan kita rasa nak jatuh dan sebagainya. Sebab itulah kata Imam Hasan Al-Basri, ada beberapa cara Nabi Sulaiman menggunakan angin. Ada 2 cara. Cara pertama, kata Hasan Al-Basri, Nabi Sulaiman menggunakan satu permaidani.
Maka Nabi Sulaiman naik di atas ataupun duduk di atas permaidani itu dan dibawa angin bersama permaidani itu. Kemana saja Nabi Sulaiman nak pergi, dibawa angin itu bersama Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan cara yang kedua, Nabi Sulaiman akan naik atas permaidani baginda di Damsyik pada waktu pagi. Saking lajunya Nabi Sulaiman di Damsyik pada waktu pagi, maka sampai tengah hari di Iran. Ketika itu Nabi Sulaiman berhenti untuk makan. Perjalanan biasa daripada Damsyik ke Iran mengambil masa sebulan, tapi Nabi Sulaiman tak sampai 24 jam, tak sampai 12 jam. Pagi di Damsyik, tengah hari di Iran. Dan untuk berhenti makan, bila mana selesai makan, Nabi Sulaiman sambung perjalanan dia sampailah ke Palestin. Dan ada juga riwayat mengatakan daripada Palestin ke Damsyik, Palestin ke Iran dan sebagainya. Ikutlah Nabi Sulaiman nak pergi mana, sebab satu bumi bawah taklukan Nabi Sulaiman alaihi salam.